Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Doa pagi kita sama-sama baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita pohonkan pada pagi ini daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki-rezeki yang baik dan halal serta amalan-amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan, apa khabar semua? Hari ini 25 Zulhijjah. Dah masuk 25 Zulhijjah. Ada lebih kurang 5 hari lagi kita untuk mengucapkan wida ataupun bye-bye kepada tahun 1442 Hijrah. Masuk sudah 1443 Hijrah, tuan-puan. Okey. Baik, subhanallah. Begitulah masa berlalu, pejam celik. Rasanya kita menyambut hijrah dah berapa kali, dah berapa round. Sewaktu PKP je, tuan-puan, kan? Masya Allah. Baik, siapa yang bersama dengan saya pada pagi ini yang menemani saya, menemani parenting checklist, Nadia Mumtazah, Nadia Kamal, alhamdulillah. Terima kasih Nadia Mumtazah, semalam ada buat nota kan, Masya Allah. Mumtazah. Mumtazah ni maksudnya cemerlang. Terima kasih Omei Muhammad, Monadin, Bazid Aziz, Kefli Zul, okay, alhamdulillah, Dayana, waalaikumsalam, sahabat PC, ada macam press conference kan. Parenting checklist ya, PC bukan press conference, dia parenting checklist. Okay, alhamdulillah, terima kasih Kefli Zul, kata dan share. Muhammad Hairul senyum je pagi-pagi ni, dah bagi sedekah dekat orang. Terima kasih Muhammad Hairul. Muhammad Iskandar, waalaikumsalam. Selamat pagi Muhammad Iskandar. Siti Asfalila Hassan, waalaikumsalam. Rashidah Muhammad Yasin. Okay, Tirifin. Tirifin dia bagi salam pada semua sekali dengan pencinta ilmu. Sahabat pencinta ilmu, Assalamualaikum dia kata. Berpagi-pagi kita mencari ilmu, semoga dilindungi oleh Allah. Masya Allah, banyak sangat kasih sayang dia tu, alhamdulillah. Irma Mas sebut alhamdulillah. Urianti Wu, waalaikumsalam. Jadi dia bagi salam. Dan kalau di Bandung ni, Bandung subuhnya lebih awal kan daripada Semenanjung Malaysia. Nur Sidah Nordin, Haslina Hassan, terima kasih. Tok Mi, waalaikumsalam. Assalamualaikum semua dia kata. Fariha kata, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat Maya semua. Selamat pagi. Okey. Farhana Sobri, salam. Subhanallah. Semua assalamualaikum sahabat pencinta majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Itu yang kita minta, kita nak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irma Mas, assalamualaikum Ustazah. And sahabat-sahabat pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. You all tu tulis panjang-panjang kan? Kadang tulis nota bagai macam mana tu kan, sempat menulisnya, maksudnya tekun ya. Hafsah Talib,
Nurmah Muhammad Yusof. Okey. Wurianti ada. Dayana. Haslina Hassan. Nadia ada. Okey. Hafiz Azman. Nur Huzaima. Nur Syuhada Mat Rauf. Ida Rushila. Rani Idris. Okey. Ainun Nawi. Bushra Abdul Rahman. Pagi Tazah. Terkejut kita Tazah. Macam-macam ya. Nasib tak ada. Assalamualaikum Okey. Siti Aminah, my mommy. Okey. Hafsah Talib Elini. Alright, terima kasih bersama-sama dan juga memunculkan diri kalian. Okey, hari ini kita nak sedikitlah petik apakah dia kelebihan-kelebihan sunnah. Dan tuan-tuan puan-puan bila sebut pasal kelebihan sunnah ni, bukan apa, saya sebenarnya teringat dengan arwah ayah saya. Arwah ayah saya ada semasa saya masih kecil lagi lah. Kita kata sekolah menengah. Sekolah menengah kecil lah kan. Masa sekolah menengah tu, dia ingatkan saya dengan benda yang pada saya benda simple. Tapi perkara itu sangat penting. Apa dia kata? Dia cakap, kalau awak pergi mana-mana pun, kalau anak ayah ni pergi mana-mana pun, jangan lupa berpeganglah kepada dua benda ini. Dia sebut gitu. Sebelum saya jumpa dengan hadis, saya dengar dulu apa yang ayah kata. Ayah kata pegang pada dua-dua benda ini, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi Al-Quran sudah tentu kalam Allah. Sunnah Nabi ini dia boleh datang daripada kata-kata Nabi yang disebut hadis. Dan dia juga boleh datang daripada bentuk perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam dan termasuk apa yang didiamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila Nabi diam, Nabi tak tegah, Nabi tak halang, Nabi tak larang, yang itu ikrar, maksudnya boleh. Maksudnya diizinkan, diharuskan. Jadi dia kata kalaupun sampai satu saat awak tak fikir, tak tahu kenapa nak ikut sunnah ni, apa kelebihan dia apa kebaikan dia tak terbayang, tak tergambar, tak tahu, tak terbelajar pun. Kalau belajar pun tak terjumpa. Apa kata arwah ayah saya? Tetap berpegang kepada Al-Quran dengan sunnah. Sebab itu datang daripada langit, daripada Allah, daripada pencipta kita. Jadi waktu tu saya pun terkebil-kebil, dengar je lah kan, dengar je. Dan bila dengar tu, okeylah, cuma tak tahulah hadis tu banyak mana, tak tahulah sunnah Nabi tu apa dalam kepala macam tu. Kan? Dan kemudiannya kita belajar. Bila masuk sekolah menengah tu, duduk dekat asrama tuan-puan kan. Sampailah satu masa belajar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi hadis dia berbunyi dengan baik-baik tuan-puan. An Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnata nabiyhi au kama qala. Mafhum dia apa daripada Malik? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lam tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesekali tersesat selama-lamanya seandainya kamu berpegang teguh kepada keduanya. Kitaballahi wa sunnata nabihi, iaitulah kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Jadi waktu tu barulah teringat apa yang arwah ayah saya kata. Jadi Masya Allah tuan-tuan puan-puan. Nombor satu, apakah kelebihan berpegang kepada sunnah. Jadi ini bila dah tahu okey, berpegang pada sunnah, kelebihan dia. Yang pertama, kita tidak akan sesat. Jadi bila kita sebut sunnah Nabi, kena faham pula sebab tak sesat ni, sunnah Nabi ni sunnah Nabi yang mana? Sunnah ni kadang-kadang kita panggil sunat, kan, hukum sunat tu yang buat dapat pahala tinggal tidak mengapa, betul kan? Okay, itu sunat. Sunnah ini maksudnya jalan dan cara. Sebab tu kalau kita kata sunnatullah, dia sunnatullah maksudnya sesuatu yang cara
ataupun fitrah yang diberikan, hukum peraturan yang datang daripada Allah Jalla wa'ala. Itu dipanggil sunnatullah. Kita kata sunnatul makhluk. Jadi sunnatul makhluk, sunnatul alam, sunnah alam. Sunnah alam tu maksud secara natural. Alam ini bergerak bagaimana, alam ini berhimpun bagaimana, macam itulah dia sunnahnya. Alright. Dan bila kita sebut sunnatan Nabi, cara ataupun jalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sangat penting kita mengingatkan kepada anak-anak kita supaya mengikut sunnah Nabi. Nombor satu, sebab apa? Kelebihan dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan sunnah Nabi ini tuan-puan adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya wama yantiqu, tidaklah Nabi itu dia bercakap ataupun dia mengeluarkan sesuatu pandangan dan pendapat anil hawa, daripada hawa nafsu dia. In huwa, bahkan itu adalah wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, maksudnya ilham daripada Allah. So bila berpegang tidak akan selama-lamanya sesat. Kemudian tuan-puan, kelebihan dia itu kita dapat barakah dan kemungkinan menimbulkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang kelebihan yang mungkin kita tak nampak. Zaman sekarang ni baru kita tahu kan, oh kenapa Nabi tidur dengan sebelah kanan, kemudian Nabi gosok gigi, siwak ada kelebihan dia, even kayu itu pun sangat bagus, makan dengan tangan kanan, dengan tangan, okey, tidak sibuk makan dengan alat lain. Lepas tu kita minum, cara minumnya macam mana. So rupa-rupanya daripada saintifik sekarang ini, hari ini zaman moden, barulah kita tahu, oh ada kelebihan dia. Jadi di situ ada kelebihan dia daripada sudut sains, cuma kita yang tak pasti. Maksudnya di situ adalah selamat. Okey, nombor satu tadi kita tidak akan sesat. Yang kedua kita selamat dan sejahtera. Yang ketiga tuan-puan, ada barakah dia. Jadi barakah dia ini saya nak ceritakanlah. Yang ini disebutkan tuan-puan dalam satu buku. Buku ini dikarang oleh Amira Ayat. Tajuk buku dia adalah Healing Body and Soul. Semenjak menjak ni kan nak kena bacalah buku-buku ni. Jadi ceritanya apa, ada kumpulan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni menjadi komander mereka. Dia mengumpulkan tentera-tentera dia ini untuk satu misi menawan Empayar Parsi. Jadi Empayar Parsi itu perlu juga diislamkan kan, dikenalkan Islam dan juga ditunjukkan Islam pada mereka. Tapi oleh kerana Rom dan Parsi sangat kuat pada zaman Nabi, jadi mereka ini sangat sombong. Jadi nak kalahkan mereka itu perlukan beberapa attempt ataupun beberapa percubaan. Maka pada beberapa percubaan yang pertama yang diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka mendapati umat Islam kalah aja. So beberapa kali attempt, banyak kali kalah. Apa yang Sa'ad bin Abi Waqqas buat, dia kumpulkan semua tentera-tentera tersebut. Jadi dia suruh cek balik ada tak apa-apa yang kita lakukan, maksudnya tentera Islam lakukan pada waktu itu yang tidak menepati syarat. Masing-masing kena muhasabah. Dan antara muhasabah yang dilakukan adalah mereka tidak mengamalkan sunnah. Apa sunnah Nabi yang Nabi buat tak diamalkan? Kan, tahajudnya, cara tidurnya juga kan. Dan sampailah pada waktu itu tuan-puan, mereka menemui satu sunnah Nabi yang majoriti tidak amalkan. Ramai yang tak amalkan ni. So apakah dia? Bersiwak. Jadi tentera-tentera Islam ini ramai yang tak gosok gigi, ramai yang tak bersiwak. Ini ceritanya tuan-puan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengarahkan mereka
untuk mencari kayu-kayu yang ada, maka bersiwaklah. Sebab mereka bersiwak dengan kayu siwak. Jadi masa tu mana ada berus gigi ke, brush ke, yang elektronik ke apa ke, tak ada lagi tuan-puan. Colgate ke apa-apa jenama tak ada lagi. Jadi mereka menggunakan kayu-kayu yang ada di kawasan sekeliling mereka dan mereka menggigit-gigit kayu tersebut. Jadi kita tahu kan siwak tu dia bukan macam gosok, dia gigit-gigit macam-macam seolah-olah nak makan. Maka dalam waktu yang sama, subhanallah, ini nama dia barakah dan rahmat daripada Allah. Tentu beberapa orang spy daripada Parsi, pihak Parsi ni, tentera-tentera Parsi, dia sedang mendapatkan maklumat. Jadi mereka menyaksikan pada waktu itu tentera-tentera Islam sedang mengunyah-ngunyah batang kayu. Jadi mereka terus membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dia kata tentera-tentera Islam ini babrik, sebab dia tahu kan dia orang panggil babrik ni, dia tak ada apa orang kata, tak ada tamadun. Jadi babrik ni makan manusia. Jadi kata sudah, kata tentera-tentera Arab ni sedang menajamkan gigi-gigi mereka dan mereka nak datang makan mengoyakkan daging-daging keluarga kita. Jadi bila balik bawa berita tersebut, maklumat tersebut, maka mereka menyebarkan kepada orang ramai, maka orang ramai ketakutan, termasuk tentera-tentera mereka sangat takut dan akhirnya disitulah salah satu daripada punca, salah satu maksudnya banyak kan, punca kemenangan umat Islam. Masya Allah tuan-puan. Saya baca ni, saya senyum sendiri kan. Rasanya subhanallah, kita ni nak ikut sunnah Nabi. Tapi orang boleh salah faham tuan-puan. Terjadi ni pada zaman sahabat boleh terjadi. Zaman sekarang ini memanglah tak hairan lagi lah orang kadang-kadang tengok amalkan sunnah Nabi ni. Macam sesat lah, macam itulah kan. Kadang-kadang. Kalau orang tak faham caranya dia akan beranggap begitulah. Tapi Masya Allah, subhanallah, ini merupakan satu kebaikan yang baik tuan-puan. Mungkin boleh cerita pada anak-anak kita supaya mereka merasakan ada barakah, ada rahmat Allah sentiasa mengiringi mereka dalam kehidupan mereka seandainya mereka mengamalkan sunnah. Afshus salam, amalkan sunnah. Senyum, sunnah juga. Makan dengan yang paling dekat, sunnah juga. Tidur dengan lambung sebelah kanan, sisi sebelah kanan kita, sunnah. Masuk toilet kiri kaki kanan, kiri, sunnah juga. Bersiwak, gosok gigi juga sunnah. Wallahu alam tuan-tuan puan-puan, jaga diri, jaga kesihatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.